kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini dikarang oleh salah seorang ulama besar dari Hadramaut yang bernama Al-Habib Salim bin Sumer. Beliau adalah termasuk cucu atau keturunan Rasulullah SAW daripada Jalur Husain yang lahir di Hadramaut. Setelah beliau menimba ilmu di Hadramaut dan menjadi ulama besar, beliau telah mengembara ke India dan akhirnya sampai di Pulau Jawa ataupun di Nusantara tepatnya. Di Pulau Jawa beliau telah menyebarkan ilmu dan meninggal di Jakarta. Ada yang kata Surabaya, tapi apa yang saya tahu makom beliau yang wujud sampai pada hari ini adalah dia di Jakarta. Jadi beliau adalah ulama yang boleh kita ziarahi makom beliau di Jakarta. Dan beliau tidak mengarang banyak kitab. Ada 3 kitab yang saya tahu. Satu tentang Warakah Naqdiyah, iaitu tentang jual beli guna duit kertas. Dan yang satu adalah kitab Safinatun Najah. Dan ada yang satu kitab boleh dibaca dalam terjemahan beliau. Akan tetapi apa yang boleh kita fahami bahawa beliau adalah salah seorang ulama besar yang mana karangan beliau menjadi suatu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Apakah itu ilmu manfaat? Adalah ilmu yang dapat memanfaatkan, iaitu membuat baik pada diri kita sendiri dan dapat berbuat baik kepada orang lain. Jadi bermanfaat kepada orang lain, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Inilah ilmu yang manfaat yang kita nak. Bukan kita ada ilmu tapi justru dengan ilmu itu berbuat buruk kepada orang lain, tidak menambah baik kepada orang lain. Jadi ilmu manfaat adalah berbuat baik pada diri kita dan kepada orang lain. Okay, sebelum kita lanjutkan, saya perlu buka sedikit tentang muqaddimah ataupun tamhid ataupun pengenalan al-madkhal ila mazhab Syafi'i, iaitu pengenalan tentang mazhab Syafi'i. Kerana kitab Safinatun Najah ini adalah suatu kitab yang membincangkan tentang tata tertib ataupun fiqh bermazhab Syafi'i. Kenapa ia penting? Kerana kita di Nusantara secara ittifaq dan ijma'nya dari mula awal masuknya Islam di Nusantara sampailah pada hari ini, mazhab yang kita amalkan adalah mazhab Syafi'i. Itu adalah suatu perkara yang sudah disepakati oleh semua ilmuwan yang ada di rantau ini ataupun di luar. Tak kisahlah sama ada di Indonesia, di Pulau Jawa sampailah ke Irian Jaya, maupun di Cambodia, di Bali, di Vietnam dan lain-lain, semua sepakat bahawa mazhab Syafi'i lah merupakan mazhab rasmi di rantau ini, iaitu di Nusantara. Maka mazhab Syafi'i adalah panduan dan untuk kita lestarikan, kerana untuk kita pindah mazhab tak mungkin. Kita dah mendarah daging, mazhab yang kita amalkan adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita nak disuruh pindah mazhab ke Maliki atau pindah ke mazhab Hanafi atau pindah ke mazhab Hambali, tentunya benda tersebut bertentangan dengan fitrah kita. Dengan fitrah itu maksudnya kita lahir itu dah memang biasa dengan syarat dan rukun yang diajarkan oleh baginda kita mengikut mazhab Syafi'i. Bahkan terkenal di Tunisia, kalau tuan-tuan tahu, di Tunisia di sana mazhab mereka adalah mazhab Maliki. Tapi ketika dikuasai oleh Khilafah Osmaniyah untuk beberapa tahun, maka mazhab Hanafi mula masuk di Tunisia. Akan tetapi ia tidak dapat merubah mazhab orang-orang di Tunisia. Tetap mereka berpegangan pada mazhab Maliki, walaupun mereka menyambut baik pemerintah ketika itu yang bermazhab Hanafi, kerana orang Atrab atau Turki semuanya bermazhab Hanafi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita boleh wahdah, boleh koeksisten, boleh hidup bersama antara mazhab Syafi'i dengan 3 mazhab lain di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenalah hormat kalau ada orang Hanafi datang ke Malaysia, kena hormatlah kita yang bermazhab Syafi'i. Kalau ada imam dari mazhab Hambali datang ke Malaysia, kena hormatlah. Kalau dia jadi imam kat sini, kena ikutlah cara kita bermazhab Syafi'i, kerana menghormat sesama atau berbeza mazhab itu adalah satu. So, apakah itu mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang telah dicetuskan atau disusun oleh, iaitu Imam Asy-Syafi'i, yang terkenal, yang mana beliau adalah keturunan Quraisy atau keturunan Al-Quraisy. Maksudnya keturunan Rasulullah SAW, dan beliau adalah Sayyid, termasuk daripada Bani Hashim atau Muttalib, iaitu Abdul Muttalib, iaitu keturunan Abdul Muttalib, sehingga kan menurut ulama-ulama beliau dan keluarga beliau dilarang untuk menerima zakat. Kenapa? Kerana termasuk daripada ahli bait. Ini Bani Hashim.
Atas alasan itu, mazhab ini merupakan salah satu mazhab yang boleh kita anggap agung di dunia selain daripada 3 mazhab yang lain. Kenapa? Kerana dia juga memiliki penganut yang sangat ramai. So, Imam Syafi'i seperti kita tahu lahir di Gaza pada hari ini, lalu mengembara menuntut ilmu di Mekah, yang mana asalnya dia adalah seorang lughawi atau syair, syuara, iaitu ahli syair, dan akhirnya berpindah kepada ilmu agama dan sangat alim ketika belajar di Madinah, menuntut di bawah Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan di bawah Imam Malik ini beliau telah kehebatan beliau telah terselah sehingga Imam Malik menganggap beliau sebagai seorang ulama besar dan juga musyahid ketika itu. Dan nanti beliau pindah ke Yaman menjadi qadi, dan kita tahu bahawa beliau memiliki beberapa aqwal di Yaman. Dan setelah itu pergi ke Baghdad, maka terbinalah mazhab Qadim kita panggil. Setelah mazhab Qadim, nanti beliau pindah ke Mesir dan terbinalah suatu mazhab baru, mazhab yang lain, iaitu dipanggil dengan mazhabnya yang jadi atau dipanggil Qaul Jadid. Ini yang terkenal di Qaul Jadid inilah nanti keluar kitab Al-Um. Dan terkenal Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan memiliki banyak murid, dan murid inilah yang menyebabkan mazhab beliau. Salah satunya adalah muridnya yang bernama Imam Muzani. So, Imam Muzani ini mengarang ringkasan daripada Al-Um dipanggil dengan Mukhtasar Muzani. Al-Mukhtasar di Imam Muzani, itu Mukhtasar Muzani, iaitu ikhtisar daripada kitab Al-Um. Dari Mukhtasar Muzani inilah nanti keluar kitab-kitab mazhab Syafi'i terkenal, seperti dikarang oleh disyarahkan oleh Imam Mawardi yang dipanggil dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab dia besar, saya lupa nama dia. Siapa yang ingat kitab dia? Siapa lupa kitab dia? Lepas tu dikeluarkan juga oleh Imam Ar-Ruyani yang bernama Bahrul Madhab. Lalu Imam Haramain guru kepada Imam Al-Ghazali mengeluarkan kitab nama dia Nihayatul Matlab. Itu matlab ni syarah kepada Mukhtasar Muzani. Nanti Imam Haramain bila keluar kitab Nihayatul Matlab ini, dari Nihayatul Matlab inilah Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu murid beliau. Jadi jangan ingat Imam Ghazali ini hanya ada yang tuduh dia ni hanya sebagai seorang ahli sufi, dia filosof, iaitu bukan seorang imam Islam. Walhal beliau hujjatul Islam. Kenapa? Kerana beliau memiliki ilmu usuluddin yang mantap, memiliki ilmu fiqh yang mantap, dan memiliki ilmu tasawuf yang mantap. Jadi beliau hujjatul Islam. Dalam fiqh Syafi'i beliau mengarang 3 kitab, lebih dari itu, tapi kitab yang terkenal adalah pertama Al-Basit, iaitu kesimpulan daripada Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu kata dia 40 jilid, tapi setelah ditahqiq yang dikeluarkan oleh ulama moden, ditakhrij dan ditahqiq lebih kurang 22 jilid. Saya ada kitab dia Nihayatul Matlab. Nanti dari Nihayatul Matlab inilah lahirnya Al-Basit yang katanya 40 jilid juga, tapi Al-Basit itu sampai sekarang belum tercetak. Lalu ada Al-Wasit 10 jilid, ini dah dicetak. Dan akhirnya dikecilkan lagi namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz 1 jilid kecil. Lalu ada Al-Khulasah, iaitu kesimpulan daripada fikih Syafi'i yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz inilah nanti disyarahkan oleh Imam Ar-Rafi'i, nama dia Al-Aziz Syarul Kabir Al-Wajiz terhadap kitab Al-Wajiz. Fathul Aziz ni 13 jilid cetakan Darul Ilmiah. Dari sinilah Imam An-Nawawi yang terkenal buat kitab dia, nama dia Rawdatul Talibin. Lepas tu ada Minhajul Talibin. Dari Minhajul Talibin, Rawdatul Talibin, keluarlah Rawdatul Talibin, keluar Asnaf Talib atau Syarhul Rawd oleh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lalu daripada kitab Minhajul Talibin lahirlah Imam Ibn Hajar Al-Haytami membuat Tuhfatul Muhtaj 10 jilid. Lalu Nihayatul Muhtaj Imam Romli 8 jilid. Dan banyak kitab-kitab lain dipanggil sebagai kitab-kitab yang utama dalam mazhab Syafi'i. Dari sinilah nanti murid Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengkecilkan kitab tersebut, menamakan kitabnya Fathul Qarib Al-Mujid, syarah kepada matan Abi Sujah yang terkenal. Dari takrib kan, Fathul Qarib Al-Mujid. Fathul Qarib Al-Mujid ini disyarahkan oleh Imam Bajuri, nama dia Hasyiah Bajuri 2 jilid. Lepas tu ditausyihkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, nama dia Tausyih ala Ibn Qasim 1 jilid. Dari situ Imam Nawawi Al-Bantani juga mengembangkan ilmunya dengan kitab Nihayatul murid kepada Imam Ibn Hajar ada lain, iaitu Al-Malibari. Saya beri Al-Malibari dari India. Dia buat kitab Fathul Mu'in, Qurratul Ain ala
Fathul Mu'in ala Qurratul Ain. Nanti dibuatkan version lain nama dia Nihayat Zain oleh Syekh Nawawi Al-Badri. Ini silsilah ilmu kita sampai ada Imam Syafi'i. Ini kena tahu. So di manakah kitab Safinatun Najah ni? Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Habib Salim bin Sumer ini dengan tujuan untuk memberi apa yang paling basic bagi orang mazhab Syafi'i kena tahu. Paling basic. So dia paling basic. Jadi keterangan itu sangat mudah dan saya yakin tuan-tuan perempuan tu mesti banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kalau ada tanya, bolehlah hantar surat, nanti saya jawab kalau sempat. Kalau tak sempat, kita undurkan minggu depan selanjutnya. Sebab kita nak katakan kitab ini dalam 15 pertemuan, boleh dianggap sebagai 3 atau 4 minggu. Sudah 3 atau 4 bulan dah khatam. Jadi Safinatun Najah adalah version lain daripada semua perbezaan mazhab yang adalah mazhab Syafi'i, dikeluarkan paling ringkas, nama dia Safinatun Najah. So Safinatun Najah ini sendiri ada beberapa syarah. Syarah yang saya mengaji satu-satunya di pondok dulu hanya kitab ini, Kasyifatus Sajjah. Ini yang kitab saya ngaji dulu, Kasyifatus Sajjah, iaitu syarah kepada Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Lepas tu waktu saya pergi ke Maghribi, waktu tu ada Ma'rif Kutub, ada pesta buku, Darul Minhaj datang, dia jual kitab Nailur Rajah. Yang ni. Ini saya pernah tengok sebelum ni tapi belum pernah betul-betul mengajar, belum pernah baca. Dikarang oleh Syed Ahmad bin Umar Ash-Shadiri, ulama besar di Yaman. Dia yang karang kitab Al-Yaqut An-Nafis. Jadi Jadi untuk pada malam hari ini atau pada pengajian kali ini, tuan-tuan akan memakai kitab matan yang ini yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu kerana tak semua hadirin wal hadirat faham bahasa Arab. Maka tak ada masalah. Cuma kalau saya terjemahkan pun maaflah kalau saya tak ikut terjemahan yang tertulis dalam bahasa Melayu. Kerana seumur hidup saya, selain waktu saya sekolah rendah, saya tak pernah mengaji kitab fikih Syafi'i dalam bahasa Melayu. Dari masa pondok tu dah semua kitab di Arab. Dari awal tu sampai Arab sampai sekarang. Jadi saya nak baca kitab Melayu tu agak kekok. Bahasa Jawa tu kekok. Saya tak tahu bahasa Melayu apa. Agak lah. Agak susah sikit. So kalau tuan-tuan atau tuan-tuan baca terjemahan yang kat sini, insyaAllah boleh faham dengan keterangan saya terus. Nanti terjemahan saya buat cara saya lah. Campurlah, maaflah kalau bahasa itu campur dengan bahasa Indonesia sebab saya duduk Indonesia 13 tahun. Lepas tu saya pergi Maghribi, campur Arab Maghribi lagi. So kalau bahasa itu campur aduk, maaflah. Kalau tak faham nanti boleh tanya. So mungkin untuk kali ini saya akan pakai syarah Nailur Rajah. Saya cuba nak try Nailur Rajah sebab yang Kasyifatus Sajjah saya dah buka setiap hari Rabu pagi di pondok Darul Tauhid Karachi, Kuala Pilah, iaitu pondok Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Alama Dr. Yusri Mazlan. Jadi saya di situ buka, tapi ini untuk menengah ke atas lah, dan kitab di Arab tak ada terjemahan. So yang saya baca ni baca Arab dan saya maktubin makna Melayu, cara Melayu lah. Tapi untuk belajar-belajar pondok saja. So kalau orang awam nak datang tu saya rasa boleh, tapi bukan dia lah. Saya bukan Sahibul Ma'had. Tapi itu sebab itu saya pilih lebih baik saya buka Nailur Rajah. Untuk nak tahu rasa Nailur Rajah itu seperti apa. Okey, insya-Allah kita buka pada malam hari ini muqaddimah matan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ay abtadi'u, itu aku memulai. So ay abtadi'u iaitu aku memulai pengajian ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Bila dia sebut bismillah ni dia mukadimah dia kena faham bismillah. Kenapa kena ada bismillahirrahmanirrahim? Kerana kullu amrin fi balin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa. Maka semua perkara yang ada kebaikan dia, ada manfaatan dia, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus. Ada yang kata abtar, itu adalah dia hambarlah, tak ada sia-sia, dan macam-macam riwayat hadis dia.
Inti dia sebab itulah semua ulama memulai pengajian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha mulia di dunia dan maha pemurah di dunia dan akhirat. Maksudnya Allah ini Allah yang mana dia itu adalah pemurah di dunia dan akhirat. Itu tafsir bagi Ar-Rahman. Maksud dia tidak diperuntukkan bagi orang Islam sahaja, tapi juga bagi orang yang bukan Islam mendapat sifat mercy Allah SWT, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dunia ini kita dapat tengok orang yang bukan Islam boleh jadi kaya, orang yang bukan Islam boleh victorious, boleh menang, orang bukan Islam boleh berjaya dan lain-lain. So jangan kita bila tengok tu kita anggap apa saya jadi seorang Muslim kerana buktinya orang bukan Islam pun boleh berjaya. Jawapannya tak. Mereka mendapat bahagian daripada sifat rahmat Allah, daripada namanya Ar-Rahman. Itu juga orang Islam pun berjaya juga, bukan tidak dia berjaya. Akan tetapi bila Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim iaitu sifat maha pemurah di akhirat sahaja. Jadi rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin sahaja. Kenapa? Wal aqibatu lil muttaqin. Di akhirat nanti yang boleh mendapat sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang mukmin. Maksudnya yang boleh masuk syurga nanti adalah orang-orang mukmin. Orang yang bukan Islam tidak boleh masuk syurga. Sebab ada ayat wal aqibatu lil muttaqin. Hanya orang-orang yang muttaqin sahaja, orang yang bertakwa sahaja mendapatkan syurga Allah. Sebab itulah kalau ada orang yang pernah bersyahadah dan ada walau sebesar zarrah daripada iman di dalam hatinya, dan dosa dia yang lain itu semua dosa, tapi iman dia sebesar zarrah, maka dia tidak akan yukhalladu finnar, tidak akan selamanya di dalam neraka. Dalam arti kalau dia disiksa di neraka, suatu saat dia akan keluar daripada neraka dan masuk syurga. Atas dasar inilah kita daripada ahli sunnah wal jamaah, terutamanya Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika beliau akan menghampiri maut, beliau telah berwasiat kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, saksikanlah bahawa aku la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Dia cakap itu bahawa aku tidak akan mengkafirkan walau seorang pun daripada ahli kiblat. Selagi dia ahli kiblat, maka dia tidak dikafirkan. Itulah manhaj kita. Sebab itu kita daripada ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i ataupun tiga mazhab yang lain sentiasa konsisten tidak melakukan takfir, iaitu bukan golongan takfiri, iaitu mengkafirkan orang lain. Berbeza dengan golongan-golongan ekstremis yang mana contohnya kalau yang terkenal di Baghdad dan di Iraq dan Syria yang dipanggil dengan ISIS ataupun Daesh, mereka melakukan takfir. Barang siapa yang tak ikut dia dianggap tauhid, lepas tu dianggap kafir, boleh halal darahnya, halal hartanya, halal isminya. Ini tak bolehlah. Kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah kena menghormati, kena tidak boleh mengkafirkan mana-mana daripada ahli kiblat. Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Adapun segala puji empat perkara. Kenapa ada segala puji empat perkara? Sebab segala puji itu nak tak nak mesti ada empat perkara. Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama adalah qadim ala qadim, iaitu zat Allah memuji zatnya sendiri, seperti dalam Al-Quran Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua qadim ala hudus, seperti Allah memuji makhluknya. Allah memuji Rasulullah SAW. Allah memuji hamba-hambanya yang bertakwa. Lalu yang ketiga hudus ala qadim, seperti pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala, para rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah hudus ala hudus, iaitu seperti makhluk memuji sesama mereka. Misalnya ada mak bapak yang memuji anaknya yang berjaya dengan peperiksaan, atau anak yang memuji bapa dia yang baik padanya, atau kita memuji Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW
adalah manusia, adalah kudus. Maka empat ujian ini sebenarnya lillahi, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lam di sini boleh bermakna lam lil milki, menunjukkan lam yang dimiliki oleh Allah, boleh lil istihqaq, maksudnya diberhaki oleh Allah, dan lain-lain. Jadi semua jenis pujian itu kembali kepada Allah. Kalau kita pegang syarah ini syarah bukan syarah saya, tapi syarah yang telah disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ataupun oleh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama-ulama lain. Kalau kita pegang syarah ini, maka kita insya-Allah nescaya tidak akan jatuh sama sekali dalam kesyirikan. Faham? Contohnya ketika kita memuji Rasulullah SAW dalam selawat-selawat kita, dalam maulid-maulid kita tidak akan jatuh syirik kerana apa? Pujian tersebut tetap menganggap Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, bukan Tuhan. Faham? Jadi jangan takut sampai terjadinya kekufuran atau kesyirikan, tidak akan. Sebab itu kita dah pegang. Sebab apa? Kalau kita puji Nabi Muhammad SAW, yang pencipta Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di makhluk di alam ini kita puji, tingginya yang cipta gunung tu siapa? Allah. Ini jangan risau, sebab semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala puji perkara dimiliki atau diberhaki oleh Allah SWT Rabbil Alamin, yang mentadbir seluruh alam atau Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan Allah SWT itu adalah Tuhan bagi seluruh alam. Maksud alam di sini apa? Ma ghairullah, iaitu apa yang selain Allah. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil dengan alam. Contohnya apa? Kita ada bumi, kita ada langit, kita ada macam-macam. Itu semua adalah alam yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa bihi, dan dengannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu, kita memohon pertolongan. Mohon pertolongan pada apa? Ala umuri dunya, ta'ala dikembalikan kepada nasta'in, iaitu kita meminta pertolongan pada perkara dunia, pada perkara dunia dan agama, iaitu dengan Allah lah kita semua memohon pertolongan dalam hal perkara-perkara dunia dan juga agama. Apapun urusan kita, apapun masalah kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa sallallahu, selawat dan salam, selawat iaitu apa yang dimaksud dengan solat. Solat ini dari perkataan as-salatu. As-salatu, saya solat. Kena faham, as-salatu masdar dia, salatu fi'il madhi dia. Maksud as-salatu lughatan secara bahasa adalah ad-du'a, ad-du'a iaitu doa. Asal usul dia. Lalu yang ada di dalam Al-Quran aqimus solah, ataupun yang dimaksud di dalam kitab fikih kitabus solah, itu adalah definisi sebagai hakikat syariah, iaitu hakikat secara syarak. Maknanya dia apa? Ibadatun makhsusatun muqtadatun bi takbiratil ihrami wa muhtatamatun bit taslim. Suatu ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu maksud dia definisi solat dalam kitab fikih ketiga, yang menunjukkan arti ibadah yang kita melakukan solat itu, atau bahasa Melayu sembahyang. Sedangkan as-solat juga memiliki makna apa? Iaitu memberi rahmat takzim, mendoakan suatu rahmat takzim kepada Rasulullah SAW. Itu pun termasuk solat, iaitu mendoakan kepada Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud solat yang di sini. Bukan berarti kita bersolat kepada Nabi Muhammad dalam berarti Allah kepada Nabi Muhammad, bukan. Maksud solat ini adalah doa rahmat takzim kepadanya. Wasallallahu, yaitu kita berharap
mengharapkan Allah memberi rahmat takzim kepada Nabi Muhammad wasallama, dan keselamatan kepada Sayyidina penghulu kita Muhammadin, Nabi Muhammad. Penghulu kita, kenapa dia sebut penghulu kita? Kerana ana sayyidun anak Adam. Saya adalah siapa? Adalah tuan bagi anak-anak Adam, daripada hadis tersebut. Khatamin nabiyyin, iaitu penutup bagi para nabi, iaitu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah, apa yang wajib untuk kita tahu secara pasti. Yang kalau kita lawan perkara ini, maka kita terkeluar daripada Islam. Maksudnya apa? Kalau kita anggap ada nabi selain daripada Nabi Muhammad, maksudnya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi, nescaya dia sudah jatuh kufur. Kerana apa? Ini melanggar ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah. Contoh dia siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Sebab itu Musailamah al-Kadzdzab dihukum kafir, dan orang yang mengikutinya dihukum kafir kerana telah menganggap adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tegas, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Sedangkan aulia, golongan aulia jelas ada. Itu adalah iktibar kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang wali itu tetap ada. Khatamin nabiyyin wa alihi, dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, jangan lupa untuk berselawat juga dicurahkan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka adalah ahlul bait. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu untuk kita hormati, kita sanjungi, kita sayangi, kerana mereka adalah bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya dan kerana dia membawa darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sahabat-sahabat Nabi inilah yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan. Ketika senang dan susah, mereka merasakan dari awal sampai akhir, dan meneruskan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka juga memperjuangkan, mengembangkan agama yang mulia ini sampailah ke maghribi paling hujung tu para sahabat menyebarkannya. Begitu juga sampailah ke negara China pun, iaitu di hujung timur. Ketika itu sampai Islam ini tersebar di seluruh alam atas perjuangan para sahabat. Oleh itu kita ahli sunnah wal jamaah konsisten. Kenapa konsisten? Konsisten kita bukan hanya ahlul bait yang kita puji, sahabat kita sesatkan, kita kafirkan, tak. Seperti golongan Syiah. Kerana Syiah Rafid, mereka mengkafirkan para sahabat dan memuji atau mengkultuskan ahlul bait sahaja. Tidak juga dari golongan Nawasib. Nawasib apa? Orang yang membenci ahlul bait, menyesatkan ahlul bait, mengkafirkan ahlul bait, membunuh ahlul bait. Ini adalah golongan Nawasib. Golongan Nawasib apa? Bagi dia ahlul bait ini semua adalah tidak betul. Jadi mereka adalah golongan yang sesat juga. Maka kita ahli sunnah wal jamaah konsisten. Kita sayang Rasulullah SAW, sayang para keluarganya, dan juga para sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya. Siapakah yang dipanggil dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun sekejap, dan beriman dengannya, dan meninggal dalam keadaan beriman dengannya, dan mana walaupun dia itu masih kecil. Sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga termasuk perlu kita hormati, walaupun dia jumpa Rasulullah SAW tidak lama. Ada yang mempertikai macam mana Abu Hurairah ni boleh jadi hadis dia paling banyak, dia jumpa Rasul sekejap dia. Ini bezanya kalau kita pakai rasional cerdik kita untuk memahami sejarah Rasulullah SAW dengan tanpa adanya bantuan daripada nas-nas. Walhal dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa Abu Hurairah telah mendapat sebuah kemuliaan atau karamat daripada Rasulullah SAW, di mana dia diberi
kecerdasan, tetap kekuatan hafalan, sehingga kan itu apapun yang dia bersama Rasulullah SAW dengan waktu yang pendek, dia ceritakan setiap minit tu diceritakan. Diceritakan dengan detail apapun pengalaman dia dengan Rasulullah SAW. Sebab itulah hadisnya sangat banyak. Itu kita ahli sunnah jemaah konsisten. Tapi kita pun tidak menolak. Oh jangan pula kalau ada hadis daripada kalam-kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, oh ini syiah. Dia juga adalah ahli bait dan juga sahabat Rasulullah SAW. Kita kena muliakan dia. Hasan dan Husain kita muliakan dia. So itu kita konsisten. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan sama sekali illa billahi, kecuali dengan Allah al-ali yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Maksudnya apa? Apapun itu kita tahu bahawa kita tidak mampu melakukan apapun di dalam dunia ini kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan dan daya dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. So apapun bila kita nak melakukan sesuatu, kita menyebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia akan menundukkan ego kita, kita punya takabur kita, menganggap akulah yang buat ini. Tak. Apapun yang terjadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ingat kita tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Faslun arkanul islami khamsatun. Ustaz, ni kitab fiqh, kenapa nak belajar arkanul Islam, arkanul iman? Orang tanya, kitab fiqh, saya dah tahu nak ngaji fiqh. Kena tahu bahawa ada 3 benda yang fardu ain bagi umat Islam. Apakah itu? Pertama sekali adalah yang dipanggil dengan rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah hadis daripada Sayyidina Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, iaitu ketika mana Sayyidina Jibril bertemu Rasulullah SAW. Dia sengaja bertanya kepada Rasulullah SAW 3 perkara ini untuk mengajar kepada para sahabat yang hadir. Dan menurut ulama, hadis Jibril ini adalah hadis mutawatir. Kenapa? Yang hadir ketika hadis ini adalah melebihi adat ataupun jumlah sahabat yang mutawatir. Apakah hadis mutawatir? Hadis mutawatir ini hadis yang mana yang meneriwayatkan itu terlalu banyak, yang jumlah yang tidak mungkin untuk terjadi penipuan. Yang tak mungkin orang sepakat untuk fabricate sebuah cerita, tak mungkin. Kerana yang lihat dia banyak. Contoh dia apa? Contoh dia hari ini Ustaz Aiman mengajar di Masjid Husain. Buktinya yang hadir banyak. Kalau ada yang kat luar sana besok dia kata mana ada Ustaz Aiman dia tak mengajar kat Masjid Husain, maka dia bertentangan dengan mutawatir. Kenapa? Adat yang datang pada hari ini lebih daripada adat mutawatir. Adat tu maksudnya bilangan. Bilangan dia melebihi mutawatir. Menurut ulama ada berbeza pendapat berapakah jumlah mutawatir tersebut. Tapi ada beberapa ulama kata paling minimum adalah 7. Lebih pun boleh banyak. Itu adalah beberapa ijtihad ulama. Intinya jumlah tersebut adalah tidak mungkin terjadi suatu kesepakatan untuk membohong atau takzib pada hadis tersebut. Jadi hadis Jibril itu dihadiri oleh banyak orang sehingga mereka menyaksikan. Buktinya apa? Sayyidina Jibril, iaitu malaikat Jibril, ketika datang dia berupa manusia, pakai baju putih yang bersih. Para sahabat tahu bahawa dia ini mesti bukan musafir. Kerana kalau musafir mestilah dah lusuh, baju dia dah kotor, dah kuning, dah kena debu, tapi dia putih. Ini menunjukkan dia mesti orang hadari, iaitu mesti yang orang yang berada di situ, yang bermukim. Tapi satu sahabat pun tak ada yang kenal dia. Tak ada satu sahabat pun yang kenal dia. Ini dalil menunjukkan bahawa memang dia itu adalah hadis mutawatir. Satu sahabat habis solat semua duduk kat situ, nampak Jibril dan tahu ini bukan di kalangan kami, tidak berada di sini. Maka itu setelah habis pertanyaan tersebut, bila Jibril dah pergi, mereka bertanya. Rasulullah jawab itu adalah malaikat Jibril. Dan hadis ini adalah dipanggil salah satu hadis yang yang menjadi ibu kepada hadis-hadis yang lain, kerana dia menceritakan inti di dalam agama Islam. Ini
yang dipanggil fardu ain nanti. Sebab itulah ulama bila mengarang kitab yang penting seperti Safinatul Najah untuk bekalan kepada anak-anak kita, maka dia mula dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Begitu juga dengan mazhab-mazhab lain. Contohnya mazhab Maliki, kami di sana terpaksa mengaji mazhab Maliki. Dia orang ada kitab nama dia Mursyidul Mu'in, Mursyid Al-Mu'in, yang dikarang oleh Ibnu Ashir Al-Fasi, iaitu di Fas. Ibnu Ashir dia sebut dalam mukadimah kitab dia Fil Aqdil Asy'ari wa Fiqhil Maliki wa Fi Tariqil Junaidi As-Saliki. Iaitu apa? Iaitu kitab ini dimulai dengan akidah Asy'ariyah dan berfikahkan fiqh Maliki dan bertasawufkan Imam Junaid. Kalau kita pula di Malaysia, asas dia apa? Berpegangan kepada akidah Asy'ariyah, berfikahkan fiqh Syafi'i dan bertasawufkan tasawuf Imam Al-Ghazali. Bukan Imam Junaid. Imam Ghazali itu ikut Imam Junaid tadi lah. Sama. Arkanul Islam, ada pun beberapa rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Rukun itu, arkan ini jamak kepada rukun. Rukun itu maksudnya apa? Rukun ini adalah tiang yang mana dengannya kalau tanpanya maka robohlah perkara tersebut. Masjid ini dibina mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang ni, robohlah masjid ni. Islam kalau tidak ada 5 perkara ini, nescaya robohlah Islam. Apakah itu arkanul Islam? Rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, iaitu bersyahadah atau bersaksi. Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Bersaksi itu adalah ketika seseorang dia itu menyatakan pendapat dia ataupun apa yang dia iktikadkan, apa yang dia yakinkan dalam hati dan dicurah atau disaksikan oleh orang lain. Contohnya apa? Dalam mahkamah. Ada mahkamah ada 3 kes. Yang pertama, ikrar. Ikrar itu apa? Seseorang itu dia mengeluarkan suatu statement yang akan merugikan diri dia sendiri. Contohnya dia berikrar, saya mengaku bahawa saya bersalah, saya telah mencuri perkara tersebut. Maka dia bersaksi untuk merugikan diri dia sendiri. Itu nama dia ikrar. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah itu apa? Seseorang mengeluarkan suatu perkara untuk orang lain dan merugikan orang lain. Contohnya apa? Dia itu keluarkan, dia kata si fulan itu telah mencuri barang saya. Dia mengeluarkan statement diri dia untuk merugikan orang lain. Bukan untuk orang lain, merugikan orang lain, bukan. Iaitu mengeluarkan statement memenangkan orang lain, merugikan orang lain dan memenangkan diri dia. Itu dakwah. Yang ketiga adalah syahadah, bersaksi. Bersaksi itu apa? Iaitu dia mengeluarkan statement untuk orang lain dan memenangkan orang lain dan merugikan orang lain. Itu kan syahadah. Contohnya apa? Saya saksi, saya nampak dia mencuri barang dia ni. Contohnya, itu namanya syahadah. Tapi dalam syahadah ini adalah dia melontarkan kepada orang lain apa yang ada dalam isi hati dia secara kuat. Itu maksud dia kata, maksud dia secara zahir, secara zahir. Dia zahirkan bahawa, saksikanlah bahawa saya percaya tidak adanya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu alla ilaha illallah? Kalau yang tahu bahasa Arab, syahadatu alla ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sesungguhnya antu adalah taukid. Dia ada isim dia dipanggil dengan dhamir sya'an. Ini bagi yang tahu bahasa Arab. Sebab ada beberapa kat sini yang hadis, saya tahu mereka tahu bahasa Arab. An itu adalah kalimat taukid. An inna wa anna laita laki illa al ka anna aksuma lakana minal amal. Itu adalah al-kain malik. Dia ada isim inna itu adalah dhamir sya'an yang tak nampak kat situ. Khobar dia apa? La ilaha, aku bersaksi. Syahadatu, saksian bahawa sesungguhnya, titik 2 dhamir sya'an, la ilaha, tidak ada Tuhan
sama sekali. Ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi dan juga ulama-ulama lain daripada ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan syahadatu alla ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ma'budu bi haqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka terbatallah beberapa dari bulan atau awal bulan September hari itu saya kena ceramah dekat Johor, bukan ceramah, daurah kitab dekat Johor. Ada bila saya terangkan syahadatu alla ilaha illallah, iaitu la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ada yang hantar SMS kata ustaz salah terangkan, menurut SMS katanya, menurut WhatsApp katanya bukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya tidak diterima, tidak ada Tuhan sama sekali dalam erti apa? Dalam erti tidak ada Tuhan yang dapat disyahadahkan kecuali Allah SWT. Lebih kurang macam itu. Ya, saya jawab. Dia kata dalam peribahasa itu, dia kata kena ilmu syahadah ni kena dapatkan secara sanad yang mutasil dengan guru-gurunya sampai kepada guru dia, sampai kepada Rasulullah. Saya jawablah, ni datang dari mana pendapat ni? Saya baca kitab, dalam kitab Imam Sanusi dia sebut maksud dia la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin, iaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu jelas, la ma'budu bi haqqin illallahu, kecuali Allah. Itu maksud dia. Wa anna Muhammadan, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Bila disebut anna Muhammadan, berarti kita menunjukkan syahadah kalau kita hanya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tak nak terima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka syahadah dia timpang dan tidak sah. Bahasa Melayu pincang, bahasa Indonesia tempang. Itu bahasa dia apa? Kaki tak cukup sebelah lah, dalam erti tak sah. Tak sah berarti dia belum dianggap masih Islam, kerana dia kena bersyahadah iaitu tidak ada iaitu dia kena bersyahadah bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Itu adalah akidah kita. Semua orang Islam, saya yakin pada hari ini tidak ada satu pun orang Islam yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Saya yakin, pasti, yakin tak ada. Kerana apa? Rukun Islam dah mengajarkan syahadah. Dan syahadah dia kata Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah mestilah manusia. Mestilah manusia. Kerana kalau dia Tuhan, tak mungkinlah dia jadi utusan Allah. Takkanlah Tuhan jadi utusan, jadi Rasul pembawa risalah. Tuhan mana boleh yang bawa risalah, yang menyampaikan risalah tersebut, iaitu dia kena yang menghantar risalah tersebut. Itu akidah kita. Wa iqamus salati, dan mendirikan solat. Jadi pertama adalah syahadah, iaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Lalu baru iqamus solah, mendirikan solat. Yang dimaksud dengan iqamus solah di sini yang tadi saya sebut, iaitu ibadatun maksusatun muqtadaun bi takbiratil ihrami wa muhtatamatun bit taslim, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu masuk solat di sini, bukan ayat doa. Nanti jadi golongan, sebahagian daripada golongan kawan-kawan saya di Indonesia yang terpengaruh dengan pemikiran jaringan Islam liberal, mereka mengatakan ustaz, solat itu tak wajib, yang mewajibkan itu ulama. Buktinya apa? Yang kata solat wajib pada waktu itu adalah ulama. Allah tak kata, Allah kata aqimus solat sahaja. Maksud saya cukup dah cukup dah, dia kata. Dia cukup berdoa dan dia dah cukup. Saya kata mana boleh? Itu namanya tak faham usul fiqh. Tak faham usul fiqh. Walhal kewajiban solat itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi
juga ijma' dan ma huwa ma'lum min ad-din darurah. Saya rasa saya tak perlu syarahkan panjang-panjang, benda tu saya dah terangkan itu dekat masjid negeri Seremban, waktu forum yang ada dia orang buat daurah ataupun tafakuh fiddin, bidang akidah dulu. Wa ita'uz zakati, dan memberi zakat. Memberi zakat ni apa? Zakat ini adalah sedekahun wajibatun, suatu sedekah yang wajib. Ustaz, kalau sedekah tu apa? Sedekah yang bahasa Melayu itu dipanggil sedekah yang tatawwu. Yang tatawwu itu yang sunat saja. Yang sunat tak kisahlah, tak ada kadar apapun boleh. Tapi kalau zakat yang wajibah, dia ada syarat-syarat dia, ada jenis-jenis dia, ada barang-barang dia, ada haul dia, ada nisab dia, sesuai dengan perbezaan pendapat dalam mazhab. Tapi 4 mazhab dan semua mazhab dalam Islam percaya atau menyatakan bahawa zakat itu adalah sedekahun wajibatun secara umum. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Jadi puasa ni ada macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Ada puasa sunat, ada puasa wajib. Puasa wajib ada 2. Ada satu iaitu puasa bulan Ramadan atau mengqadai bulan Ramadan, dan yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar ini dia asalnya tak wajib, tapi sebab orang tu bernazar maka jadi wajib dah atas dia. Sebab itulah korang semua janganlah bernazar. Nanti kena wajib lah. Kena buat, tak buat berdosa. Itu maksud dia. Tapi yang menjadi rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Nanti kita masuk bab ni, kita akan terangkanlah satu persatu. Bila masuk bulan Ramadan tu, apakah syarat-syarat Ramadan dan lain-lain. Wa hajjul baiti, dan berhaji ke bait. Maksud al-bait itu apa? Maksud al-bait itu adalah Kaabah, atau Baitullah, atau Al-Atiq. Al-Bait Al-Atiq. Al-Atiq itu adalah kalau kita panggil bahasa Melayu itu benda lama antik. Kalau kat Morocco, pondok dia panggil Al-Madrasah Al-Atiqah. Maksud dia apa? Madrasah atau sekolah antik. Kenapa antik? Sistem dia antik, sistem lama. Kalau kat Malaysia dia panggil pondok lah. Kat Indonesia dia panggil pondok pesantren salaf. Dia tak boleh kata moden. Kalau moden bukan salaf, bukan pondok tradisional. Sebab pondok di Indonesia maksudnya madrasah. Jangan salah faham. Kita nak buat forum perjuangkan pondok, maksudnya pondok kat Malaysia ni tradisional, kita panggil dari pondok moden di Indonesia, itu salah alamat. Pondok moden itu sama dengan sekolah madrasah moden. Ini kena faham. Kalau di Indonesia yang nama dia pondok, yang sistem di Malaysia nama dia pondok pesantren salaf. Jangan salafiah pula. Di Indonesia kalau salafi maksud dia yang Wahabi itulah. Tapi kalau yang dia panggil yang Ahlussunnah wal Jamaah, dia panggil dengan pondok salaf. Dia tak ada I dia. Itu maksudnya. Itu Indonesia lah. Yang dimaksud hajjul baiti adalah pergi haji di Baitullah, iaitu di Mekah, di Kaabah. Kerana apa? Hajju itu bermaksud dia al-qasdu, al-qasdu, iaitu berniat untuk ke sana. Jadi tak boleh kalau kita bina Kaabah di Seremban ni, bina Kaabah dan buat haji, buat umrah di sini, dia tak susah-susah pergi ke Mekah, itu tak sah dan tak boleh. Kerana rukun yang kelima ini dia memang memerlukan masyaqqah, memerlukan kepayahan, kesusahan, kepenatan untuk pergi melakukannya. Sebab itulah kita ada tambahan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu padanya jalan untuk pergi ke sana. Mampu tu macam mana? Nanti kita akan sebut. Ada yang secara sahih, maksudnya fisik dia kuat. Yang kedua ada secara materi, iaitu dia ada duit untuk pergi berangkat ke sana. Sebab perjalanan safar memerlukan 2 perkara ini. So itu adalah rukun Islam. Selanjutnya faslun arkanul imani sittatun. Adapun beberapa rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billahi. Yang pertama adalah ketika mana engkau antu'mina, iaitu
untuk apa? Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni apa? Tahu dulu apa itu al-iman. Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman secara bahasa adalah membenarkan. Membenarkan itu iman. Wa syar'an iqbalul qalbi, iaitu apa? Iaitu menerimanya di dalam hati. Wa id'anuhu, id'anuhu itu apa? Iaitu taslimuhu, yang menyerahkan. Inilah bahasa Inggeris dipanggil faith. Kerana apa? Bila dia ada faith, dia ada keimanan, maka apapun terjadi dia dah serahkan dirinya kepada perkara tersebut. Dalam hal ini beriman kepada Allah, baru kita percaya dan kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman, antu'mina billahi. Iaitu beriman kepada Allah. Apa sajalah syarat-syarat dalam iman kepada Allah? Pertama adalah mengenal siapakah Allah. Mengenal ini namanya ma'rifatullah, iaitu mengetahui atau kenal Allah SWT. Cara dia macam mana? Pertama, kita kena tahu 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Itu kena tahu, kena beriman dengan perkara tersebut, tahu dengannya. Jadi bila orang tanya, siapa Tuhan engkau wahai saudara? Tuhan saya adalah Allah. Siapakah Allah? Allah ini adalah zat yang Maha Esa. Dia memiliki 20 sifat. Sifatnya apa saja? Wujud, qidam, baqa, wala fatulil hawadisi, yang binafsi sampai akhir. Nanti kita buka kitab sifat 20, kita belajarlah. Lebih dalam. Sekarang bab fiqh surah yang masuk dalam. Selain dari apa yang wajib bagi Allah, iaitu 20 sifat wajib, juga kena mengenal dengan apa sahaja sifat yang mustahil bagi Allah. Ustaz, apa yang dimaksud yang wajib? Apa yang dimaksud dengan mustahil? Wajib itu dia ada dua makna. Wajib ada makna secara akal, ada makna secara hukum fiqh atau hukum taklifi dia panggil. Kalau hukum akal, maksud dia apa? Benda yang akal ini tidak boleh menerima ketidakwujudan perkara tersebut. Contoh dia apa? Akal ni boleh terima tak? Tak ada Tuhan di alam ini. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau tak ada Tuhan, siapa yang mencipta alam ni? Dia jadi dengan sendirinya. Ini yang dinamakan Big Bang, Ustaz. Saya kata itu, Big Bang. Yang buat Big Bang tu Allah lah. Kalau nak percaya Big Bang kan, yang buat Big Bang tu Allah lah kata saya. Sebab tak mungkin Big Bang jadi sendiri. Apapun perkara yang ada dalam alam ni mesti ada yang buat. Faham tak? Sebab yang buat alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang tokoh yang sangat mereka kagum oleh golongan filosof sekalipun. Siapa dia? Aristotle. Aristotle lah. Aristoteles kalau bahasa Indonesia dia sebut. Bahasa Inggeris dia Aristotle. Aristotle pun percaya wujudnya Tuhan. Maksud kita hari ini dah berani kata tak wujudnya Tuhan. So ulama dah sekarang banyak kitab tentang membahas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak perlu saya panjanglah. Lalu apakah mustahil? Mustahil itu akal ni tak boleh terima kewujudannya. Contoh dia apa? Akal tak boleh terima ada Tuhan, adanya Tuhan, tapi Tuhan itu adalah baru. Maksudnya ada yang buat lain. Kalau ada yang mencipta dia, itu nama dia bukan Tuhan lah, makhluk. Khalik itu yang menciptakan. Tapi ada yang menciptakan dia, berarti dia bukan khalik, dia makhluk. Tak mungkinlah makhluk itu menjadi Tuhan. Itu contoh dia. Akal tak boleh terima perkara tersebut. Tuhan mesti paling gah, paling besar, paling agung, paling segala-galanya. Itu dia kena macam tu. Itu nama mustahil. Dan yang ketiga, apa yang harus bagi Allah SWT? Apakah harus? Yang dimaksud harus di sini adalah akal boleh menerima kewujudannya dan ketidakadaannya perkara tersebut. Maksudnya akal ni secara rasional boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya boleh bagi Allah SWT untuk mengutus para rasul. Tak wajib tapi boleh. Boleh bagi Allah untuk mencipta alam. Tak wajib bagi Allah untuk mencipta alam, tapi Allah dah mencipta alam. Itu
kita bahas nanti dalam ilmu usuluddin. Wal jaizatu wahidatun. Itu adalah perkara-perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu antu'mina billahi wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu apa? Malaikat itu jamak daripada kalimat malakin. Malakin itu maksud dia malaikat lah. Malaikat lah. Ini adalah hamba Allah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa jisim yang terbuat daripada nur, daripada cahaya, yang mana mereka tidak akan berlaku maksiat atau tidak akan berdurhaka kepada Allah SWT. Siapa je malaikat tersebut? Iaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Itu adalah malaikat yang wajib untuk kita tahu secara tafsir. Wa kutubihi, dan juga beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksud beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya kitab-kitab yang Allah hantar atau Allah turunkan kepada para nabinya. Yang wajib untuk kita beriman itu ada 4. Pertama adalah Taurat, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim. Ini adalah kitab-kitab yang kita kena tahu secara terperinci. Walaupun Ustaz, kalau macam tu saya kena beli Bible dan baca lah. Bukan maksud dia macam tu. Kita beriman bahawa wujudnya Taurat dan wujudnya Injil, wujudnya Zabur. Itu dikirim kepada Nabi Daud. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi apa yang ada sekarang kita tahu bahawa dia sudah muharraf, yang sudah ditahrif. Ditahrif itu apa? Telah terjadi distortion, telah terjadi penipuan ataupun pengalihan makna. Dan itu terbukti bahawa edition Injil, edition Taurat itu banyak sekali. Kerana apa? Injil yang wujud pada hari ini semuanya kembali ke dalam bahasa Latin. Walhal bahasa Latin bukanlah bahasa Nabi Isa alaihi salam. Itu pembahasan lebih dalam di dalam comparative religion ataupun muqaranatul adyan. Secara ilmiah, secara akademik kita dah bahas. So yang kita beriman iaitu wujudnya kitab ini yang diutus, yang dihantar kepada, yang dikirim kepada nabi-nabi tersebut. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan wajib untuk kita beriman dan juga mengikuti apa yang ada di dalamnya, mentasdiqkannya, membenarkan dia. Dan Al-Quran ini tidak akan terjadi penipuan atau pengalihan sampailah tidak akan terjadi distortion, tidak akan jadi tahrif, akan dijaga oleh Allah SWT. Wa rusulihi yaitu para rasul. Siapakah dia? Humul anbiya'u alladzina umiru bi tablighi ma uhiya bihi ilaihim. Para rasul itu adalah para nabi-nabi yang mana mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Para nabi, 25 nabi yang wajib untuk kita tahu, nabi dan rasul. Itu kita kena beriman, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk kita tahu apakah sifat yang wajib ada pada para nabi, dan juga sifat yang mustahil ada pada nabi, dan satu sifat harus atau jaiz pada para nabi. Iaitu empat dengan satu. 4 yang wajib, dan 4 lawan dia, dan 1 yang harus. Dan juga beriman dengan wal yaumil akhir, iaitu beriman dengan hari akhir. Kita bukan daripada agama yang menganggap bahawa dunia ini tidak ada penghabisan. Ada agama yang anggap bila orang tu mati maka dia akan masuk tanah subul arwah, dia akan apa? Dia akan masuk ke dalam badan yang lain lalu lahir balik. Kita percaya bahawa adanya hari akhirat. Jadi sebelum akhirat kiamat, orang tu mati, roh dia akan berada di dalam kubur, akan ada soal
Munkar dan nakir, akan ada kenikmatan ataupun azab kubur yang dipanggil alam barzakh nanti, dan setelah itu nanti akan dibangkitkan pada padang mahsyar, akan dihisab bagi yang perlu dihisab, ada yang masuk ke syurga bighairi hisab, ada yang nanti jatuh, ada yang bila hisab dah kena teruk nanti jatuh masuk ke neraka, ada yang jalan ke sirat jatuh ke dalam neraka dan lain-lain. Ini adalah yaumil akhir. Berarti kalau yaumil akhir termasuk yang wajib untuk kita iman, apa dia? Iaitu wujudnya syurga dan neraka, wujudnya mizan, wujudnya padang mahsyar, wujudnya sirat, wujudnya tanyanya dua malaikat, iaitu di kubur, kenikmatan kubur, azab kubur dan lain-lain. Itu adalah beriman dengan hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan wajib juga untuk kita beriman dengan qada dan qadar, iaitu apa? Iaitu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadar itu apa? Ijadullahi asya'a ala qadri maksusin wa taqdirin muayyanin fi dawatiha wa af'aliha, iaitu Allah dah menentukan mewujudkan sesuatu atau menentukan sesuatu dengan ciri-ciri yang tertentu spesifik, dan dah tentukan perkara tersebut, apa dia akan buat, apa yang terjadi, macam mana yang akan terjadi. Ini semua adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita daripada ahli sunnah wal jamaah percaya bahawa segala apa yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita beriman dengannya. Tak boleh kita kata bahawa yang baik saja Allah buat, yang buruk ini yang kita buat. Itu golongan Mu'tazilah. Ataupun tak boleh kata semua benda yang ada dekat alam ni kita yang buat sendiri. Itu benda qadari. Ya, tak boleh pula kata bahawa semua yang jadi alam ini adalah perbuatan Allah SWT. Kita ni langsung tak ada apa-apa, maka aku nak tidur je lah. Aku tidur ni Allah yang tidur. Aku ni tak buat kerja, aku lapar ni Allah tak ada apa. Kalau dia berzina ni Allah berzina. Alhamdulillah ini Zani Jabariyah tak boleh macam tu. Kerana apa? Kita ada, walaupun kita percaya segala sesuatu yang terjadi di alam ini datang daripada Allah, tapi kita ada makan kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Maksudnya apa? Iaitu ada makan kasab. Kasab ini adalah seperti kalam nafsi, iaitu apa yang ada dalam hati kita untuk melakukan perkara tersebut atau tidak. Sebab itulah ada hadis siapa? Dia kata barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, maka dia dapat satu pahala. Bila dia buat benda tersebut dapat beribu-ribu pahala. Barang siapa yang dia niat nak buat benda yang jahat, benda maksiat, maka dia tak dapat dosa lagi. Tapi bila dia buat, dia dapat satu dosa. Betul? Dalam hal ini ada makam kasab. Tapi walaupun macam mana kita percaya kasab itu adalah milik Allah juga. So kalau macam tu ustaz, saya nak buat macam ni, saya tak payahlah belajar rajin-rajin. Besok lagi PSR saya duduk tidur je, aku pun hasil ketentuan Allah SWT. Itu nama dia engkau yang nak takdir tersebut kau fail. Buat apa? So kita disuruh apa? Kita tak tahu apa masa yang akan datang. So siapa yang nak takdir dia takdir yang buruk? Betul? Kita nak takdir kita yang baik. So kalau kita nak takdir kita yang baik, maka kita kena usahalah yang terbaik. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi besok. Siapa dalam dunia ni tahu besok terjadi apa? Siapa yang tahu surat khabar besok dia kata apa? So kita tak tahu. Oleh sebab itu kita kena cuba usaha yang terbaik agar supaya kita berharap takdir kita semua ini yang baik-baik sahaja. Itu keterangan dia. Boleh kita buat daurah lain khusus tentang qada dan qadar. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Faslun. Fasal. Wa makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, illallah, kecuali Allah. Maksudnya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak fil wujudi, dalam kewujudan ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sebut tadi. Apakah tafsir syahadatu alla ilaha illallah? Inilah dia. Jadi kalau kita
kita sebagai umat Islam di Malaysia, sepatutnya bukan di Malaysia je, semua ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita punya ilmu ini semua sudah terstruktur dengan baik. Maksudnya apa? Telah disusun oleh ulama dengan baik dan lengkap. Kitab-kitab beratusan ribu kitab, sama ada yang dah tercetak ataupun masih berbentuk manuskrip. Ini kita kena tahu. So tidak ada benda yang kita terlepas sebenarnya. Semuanya ada detail, terutamanya benda-benda yang seperti ini, seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sudah dibahas secara lengkap oleh ulama terdahulu dan diteruskan oleh ulama pada hari ini. Jadi kalau ada orang yang datang bawa ajaran atau pemikiran baru, terutamanya di negara kita ni, kalau dia tidak berlandaskan dengan reference yang jelas, dengan reference yang jelas apa? Dengan sumber yang jelas, yang muktabar, maka dia mardud, dia kena ditolak. Tak kisahlah dia nak kata saya wali paling tinggi petujuh petala langit ke, wali paling bawah lah tujuh petala bumi ke, tak kisahlah. Kalau dia tak bawa reference yang jelas, maka itu ditolak. Tapi kalau dia ada reference dan reference yang muktabar, maka kita kena tengok dulu benda ni khilaf ke tak khilaf. Kalau benda ni khilaf, kita boleh tasamuh. Kerana apa? Benda yang khilaf masih ada khilaf ulama. Apa ulama kata? Iaitu la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Benda yang disepakati oleh ulama yang dah mujma' alaih, ma'wa ma'lumina di darurat, ini kalau dia bertentangan dengan itu, maka kita boleh ingkar. Tapi kalau benda itu benda itu masih ada khilaf di kalangan ulama yang muktabar, maka kita kena tasamuh, kita kena tolerance. Jadi contoh yang saya beri tadi, kalau dia tak ada reference menafikan maksud la ma'budu bihaqqin illallah, maka niscaya dia batil. Kerana yang menyusun perkara tersebut, yang meringkaskan mentafsir perkara tersebut adalah ulama-ulama besar seperti Imam Sanusi. Jadi yang dimaksud di sini adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksudnya. Apakah ketika kita contohnya melakukan tawasul atau istighasah kepada wali-wali atau pada Rasulullah SAW, misalnya puan nak pergi umrah haji, lalu pergi ziarah makam Rasulullah SAW yang ada di Madinah, lalu puan pergi menghadap makam Rasulullah SAW dan mengangkat tangan, ya Allah, ya Rasulullah, aghizni, bantulah aku. Contoh dia. Apakah ini jatuh syirik ke tak, syaitan kafir ke tak? Ulama ahli sunnah jemaah dah tegas bahawa istighasah, tawasul dan istighasah itu adalah bahagian daripada tawasul. Kerana apa? Ketika kita beristighasah kepada Rasulullah SAW, secara tidak langsung kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh ulama. Kerana apa? Mukjizat Rasulullah SAW tidak terputus walaupun dia telah meninggal. Ini ulama siapa yang kata? Imam Romli dalam kitab Fatwa Romli dah tegaskan. Bukan itu sahaja, banyak ulama lain yang dah sebut. Tidak ada di dalam dunia ini umat Islam ketika bertawasul dan istighasah di makom-makom para wali, mereka beriktikad bahawa wali itu yang menunaikan secara zatnya dan tidak ada bantuan daripada Allah SWT. Maksud bantuan itu apa? Tidak ada campur tangan daripada Allah SWT. Tak ada orang Islam, tak ada seorang pun mengatakan macam tu. Buktinya bila kita pergi makam Rasulullah SAW, kita pergi istighasah dan tawasul dengan beliau, kita mesti biasanya lah menutupnya dengan Al-Fatihah. Betul? Bila kita tutup dengan Al-Fatihah, apa kita sebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami menyembah, iaitu kepada Engkau lah Allah kami menyembah, dan kepada Engkau sahajalah kita minta pertolongan. Kenapa kena ada istighasah kepada para wali dan para anbiya dan Rasulullah SAW secara khusus? Kerana mereka, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Dia itu adalah afdalul khalqillah, seafdal-afdal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah kita tak nak doa kita yang boleh langsung pada Allah ya kita buat, juga kita masukkan istighasah dan tawasul kerana mahabbatan lahu,
kerana meminta kepada mereka juga untuk ikut di dalam mendoakan apa yang kita perlukan. Takkanlah kita tak nak. Dan selain dari itu, ulama-ulama dulu dah buat dari kalangan ulama-ulama utama. Kalau tak percaya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz yang terkenal di dalam kitab Fathul Bari, dia menceritakan satu asar dan mensahihkan asar tersebut. Dan ulama lain pun sepakat asar ini sahih. Apakah asar tersebut? Asar tersebut iaitu kisah yang bernama Malik Udar, di mana dia hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadilah dipanggil dengan kejadian kohtum, iaitu suatu kemarau. Waktu kemarau itu apa yang terjadi? Kemarau waktu itu kira kerajaan Islam waktu itu dah bankrupt, dah tak ada duit, dah susah. Sangat susah. Sebab apa? Sebab terjadi kemarau. Maka apa yang terjadi? Sahabat tersebut pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummataka qad halaku." Ya Allah, umat kau ni dah rosak, dah hancur. Yalah, dah kemarau, tak ada benda, dah tak ada harta, tak ada apa nak makan, dah tak ada, hancur. Istasqi, dia minta turunkanlah hujan ni. Minta turun hujan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tidur, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kata kau pergi jumpa dengan Sayyidina Umar tu, kau sampaikan salam, kau kata dia kena bijak. Dia kena bijak. Biasa dia bangun, dia jumpa Sayyidina Umar, disebut benda tu, dan Umar kata, oh ini bukan turunkan hujan ni, kau tak disuruh aku, ya Allah. Hujan ni yang boleh turun kau lah, ya Allah. Ni ada masa nak turunkan hujan. Nak cerita macam ni lagi lah, lebih kurang maksud dia macam tu. Inti dia, Sayyidina Umar tak kata kau fa'al tersyirik. Dia tak kata kau dah buat syirik, tak. Sayyidina Umar dia jawab, iaitu ini ya Allah, ya kekuasaan ni bukan aku. Macam tu. Faham tak? So ini dah mengatakan ini istighosah. Dan yang katanya bukan saya, ulama, majoriti ulama. Jadi ada pada hari ini yang konon dia nak bezakan, dia nak kata tawassul boleh. Tawassul tu apa? Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyikal Mustafa atau bi jahi nabiyikal Mustafa. Contoh dia, itu baik, bagus, itu tawassul. Istighosah pun boleh, kerana ulama dulu tidak membezakan antara tawassul dengan istighosah. Faham? Kerana apa? Ketika kita minta tolong sama ada orang yang hidup atau orang mati, tidak lain sebenarnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu diharamkan dan disyirikkan, maka nescaya korang bangun hari ini, besok ada yang sakit pergi doktor, minta ubat dengan doktor, lepas tu oh ubat ni bagus lah, nak makan sekali terus sihat. Contoh dia, betul tak? Berapa banyak orang kadang lupa bismillah bulan, oh ni sihat memang mujarab. Ada mujarab tu okey ni. Ni mesti baik lah 100%. Orang jual doktor, jual ubat. Pergi. Bang ni ubat ni bang, memang perkasa lah. Yang tu dia, memang sure bang putih, sihat dia ni. Contoh dia kata contoh dia, padahal yang buat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau dia pergi telan, dia tak terfikir Allah pun, dia tak sebut bismillah pun, tak fikir Allah pun, dia percaya ubat-ubat. Mesti saja jadi syirik lah. Ada orang yang pergi makam Rasulullah SAW dan berdoa, itu lebih dekat kepada Allah SWT, kerana yakin bila dia beristighosah, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia takkan baca ya Allah, dia takkan baca Fatihah dan lain-lain. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kena tegas hari ini. Sebab apa? Takut orang tukar maksud tersebut. Walhal ulama dulu dah susun baik dah. Kitab-kitab dia dah cetak dah. Kalau nak susah-susah beli kitab, senang dia. Satu buku nama dia Mafahim Yajib Sahah, dikarang oleh Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau adalah guru kepada kiai-kiai saya di Indonesia. Kiai Taiful Purworejo yang buka Darul Tauhid di Kerachi tu, itu Kiai Taiful. Kiai Taiful ni murid generasi awal kepada Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki. Dia inilah yang imla, yang tulis kitab Mafahim Yajib Sahah. Jadi semua asbabul wurud dalam kitab tu dia tahu. Dari awal sampai akhir. Sampai Kiai Abdul Qayyum Pondok Lasem bila nak terjemah kitab ni yang dinamakan dengan pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan, dia nak terjemah tu, dia kena telefon Kiai Taiful, ini macam mana ceritanya? Dia kata ceritanya macam ni, cerita dia Abu Ya debat dengan bin Bas gini, akhirnya ceritanya gini. Jadi dia terjemahkan ikut konteks. Itu cerita dia. Itulah kitab Mafahim yang dibuat tu sahah. Kitab
tersebut. Beli kitab tu dah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Bahasa Melayu dah ada, bahasa Indonesia dah ada, bahkan bahasa Inggeris pun dah ada. Nama dia Notion That Must Be Corrected. Kalau pegang kitab tu, insya-Allah kita tidak tersesat. Okay, mungkin dah sekarang pukul 10.30. Dia berkata setiap kelas kita berhenti pukul 10.30. Mula pukul 9, berhenti pukul 10.30. 15 pertemuan kena khatam. So saya pun nak kena susun ni. Kitab ni kena susun lagi 14 pertemuan kena khatam bagi ijazah. InsyaAllah minggu depan hari Isnin malam Selasa kita sambung dengan kitab Taharah faslun alamatul bulughi ila akhirih. Kalau ada salah silap dari saya mohon maaf. Kalau ada nak tanya lain kali terus hantar je surat nanti saya baca. Tapi kalau banyak sangat tak boleh semualah. Ada pertanyaan apa-apa insya-Allah boleh tanya. Kita doakan kita insya-Allah terus istiqamah sampai khatam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.